Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala selaku Tuhan yang penuh dengan kasih sayang, rahmat, yang telah melimpahkan pelbagai nikmat dan anugerah kepada kita, sehingga pada saat ini kita menikmati siraman hidayah, iman dan Islam, dan kita menghirup udara di atas bumi Allah Azza wa Jalla, dan kita menyusuri zaman dan waktu kehidupan kita yang bertujuan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, thumma alhamdulillah, di atas segala yang telah Allah kurniakan kepada kita. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita semua ni orang yang mana tahu bersyukur kepada Allah dan mencari jalan yang benar untuk sampai kepada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka jalan hidup itu jelas bahawa tercipta kita untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tercipta kita untuk ibadah. Bagaimana tata cara dan bentuknya, jalannya ialah dengan petunjuk Al-Quran dan juga As-Sunnah. Justru kita mencari-cari kehidupan atau jalan tersebut kerana hidayah itu dicari. Andai Allah Azza wa Jalla perkenan, maka Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki. Tapi untuk manusia duduk saja tunggu bila lah nak datangnya hidayah, seakan-akan dia tunggu Jibril datang peluk dia juga, maka mustahil. Sebab wahyu itu dah terputus dan agama yang telah diturunkan sudah pun jelas, dan Nabi tinggalkan dalam keadaan agama itu telah sempurna. Maka dalam menyusuri jalan tersebut, pelbagai bentuk cabaran, rintangan, termasuklah dalam kita untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang yang berpegang teguh dengan sunnah di akhir zaman ibarat menggenggam bara api. Begitu susah dan payahnya. Padahal bendanya jelas. Kita berbicara tentang masalah talbis iblis, terutama kepada jalan-jalan yang disusuri bertujuan mencari redha Allah, tapi bukan dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengajak kepada sunnah, mereka mengajak kepada tarikat. Lalu dia kata itu adalah jalan. Sebab tarikat ni nama dia jalan. Jalan yang menyampaikan kepada redha Allah. Jalan yang menyampaikan kepada ma'rifatullah. Kita katakan jalan yang pasti jelas adalah jalan yang telah ditunjukkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin pada dia kata setengah kata boleh, setengah kata tak boleh, setengah kata boleh, setengah kata tak boleh. Maka dia memperjuangkan kebenaran jalan dia. Kalau kita tengok senario ini sejak daripada zaman dulu sampai ke zaman sekarang, belum lagi terhenti. Setiap orang mendakwa jalannya adalah benar. Setiap orang mendakwa jalannya adalah benar. Pagi tadi pun ada orang lepas daripada kuliah tadi bincang masalah, ajak berbicara tentang pengalaman dia dengan orang-orang tarekat yang ajak dia. Sebab dia kata kita ni tak jumpa Nabi, kita ni tak faham, jadi kita kena ikut jalan yang menyampaikan kita kefahaman. Isunya dia bila duduk di satu jalan yang tidak disokong oleh Al-Quran dan juga As-Sunnah, tapi mendakwa dia adalah jalan yang menyampaikan kepada redha Allah.
Pompang pergi mari, dia kata betul, kita kata tidak. Dia kata betul, dia kata habis masa panjang. Saya kata macam ni je. Kalaupun kita terima argument dia betul, setelah berbahas panjang cerita, berbulan-bulan dah bahas okeylah, saya mengalah lah. Jalan awak betul, boleh buat. Andai kata jalan awak boleh buat, kita tak larang, boleh buat. Jalan ini diterima dan diiktiraf sebagai jalan yang boleh menyampaikan kepada redha Allah, andai kata. Tapi kalau kita letak di sebelah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andai kata dua-dua ni boleh, yang mana lebih baik? Kalau dia jawab jalan dia lebih baik daripada Nabi, itu mustahil, dia kena mengucap semula. Kalau dia kata jalan Nabi lebih baik, so apa poin kita duk berada bulan-bulan? Tidak tinggal, melainkan kita pilih terus jalan yang terbaik. Itulah apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau bahas panjang pun natijah dia akan sampai situ. Kalau betul letak ni hak Nabi, mana lebih baik? Mustahil dia akan kata tarekat tu lebih baik daripada sunnah. Mustahil. Kalau dia kata tarekah dia lebih baik daripada sunnah, mana dia telah mengangkat tarekat syekh dia lebih daripada Nabi, dan ini bertentangan dengan akidah Islam. Tidak tinggal melainkan kita menyusuri sunnah. Justru kitab yang kita baca selama ni, slow-slow kita baca, sebab kita pun bukan nak hadam. Telah Panado pun kena telan, ada sukatan dia juga. Betul tak? Melainkan orang memang hebat dah. Kita ni orang baru nak makan Panado ni, makan sikit-sikit. Kita dah baca ialah bagaimana merawat masalah hati yang tertipu dengan jalan-jalan yang bukan dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dinampakkan sebagai baik. Sebab itu talbis iblis adalah jalan yang telah dinampakkan iblis sebagai jalan yang baik untuk mencapai kepada redha Allah, tetapi hakikat yang sebenarnya dia menyimpang dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, antara yang mereka selalu gunakan dinampakkan baik ialah dengan rasa lapar dan juga dahaga. Lalu dikatakan lapar ni baik, dan itu sebahagian daripada jalan untuk mencapai kepada darjat fana, nampak Tuhan dan sebab nampak kebenaran, mimpi dengan jumpa Nabi dan seumpamanya lah. Yang kita katakan lapar di sini bukanlah lapar bagi orang yang berpuasa Isnin Khamis macam biasa dak. Lapar yang memang ekstrim, yang kalau buka puasa pun makan mungkin 2-3 suap, kemudian tak makan. Makanan dia sangat sedikit sebab dia menolak rasa kenyang secara ekstrim. Sehingga ada orang bawa petapa 40 hari bawa bertih jagung je. Tak apa kan, makan bertih jagung je, tak makan benda lain. Makan benda-benda kering sikit, sehari 2-3 biji bertih makan. Mampu tak kita? Kita ni terlebih makan, bukan terlebih lapar. Itu talbis bab lain pula. Nanti kita bicara bab talbis kenyang pula. Jangan kita against talbis lapar sehingga kita berlebih dalam kenyang. Kenyang pun talbis juga. Apa yang melampau ni semuanya talbis. Baik. Rasa lapar bagi kaum sufi. Kita baca dah. Penulis rahimahullah mengatakan, ketahuilah para kaum sufi hanya memerintahkan kalangan muda dan para pemula untuk mempersedikitkan makan. Padahal sesuatu yang hal paling membahayakan bagi pemuda adalah lapar. Sementara orang tua umumnya mampu menahan rasa lapar, begitu pula dengan kalangan paruh baya, separuh baya lah. Adapun para pemuda, mereka cenderung untuk tidak bisa menahan rasa lapar. Orang muda tak boleh tahan lapar. Nah, penyebabnya adalah suhu panas dalam tubuh pemuda sangat tinggi.
Oleh kerana itu pencernaannya baik dan pembakaran zat-zat makanan dalam tubuhnya pun aktif, sehingga pemuda memerlukan banyak makanan seperti obor baru yang memerlukan banyak minyak. Saat seorang pemuda menahan lapar pada masa-masa awal pertumbuhannya, berarti sama saja dia menghalanglah pertumbuhan fizikalnya. Ini sama dengan orang yang meruntuhkan fondasi, iaitu asas dinding rumah. Perut manusia terus mencari sisa makanan yang mengendap dalam tubuh, yakni jika tiada asupan yang boleh dicernakannya, bahan yang boleh dia cerna, sehingga dapat mengganggu kerja otak dan fungsi tubuh. Inilah prinsip dan pengetahuan yang perlu untuk benar-benar direnungkan. Penulis berkata, para ulama menyatakan bahawasanya mengurangi makan dapat melemahkan badan. Dari Ahmad bin Hanbal, dia diminta pendapat oleh Uqbah bin Mukrim terkait mereka adalah orang-orang yang sedikit makan dan menyedikitkan makanannya. Makan pun kadang-kadang, lepas tu bila makan, portion dia sedikit. Okey, dia sedikit makan dan menyedikitkan makanan. Makan jangan-jangan dah, sekali makan sikit pula portion. Kita makan banyak kali, setiap kali makan banyak pula. Nah, terbalik dah ni. Tak apalah, kita baca. Imam Ahmad pun menanggapi, aku tidak menyukai sifat ini. Aku pernah mendengar Abdurrahman bin Mahdi bertutur mengenai satu kaum, yakni para sufi yang berbuat demikian. Lantas hal itu membuat mereka tidak mampu menjalankan kewajipan yang dibebankan. Sebab terlalu lapar, tubuh jadi lemah, tak mampu nak menjalankan kewajipan. Semayang pun tak gerak dah, apatah lagi kalau diseru untuk berjihad. Kalau pergi jihad lagu mana? Lagilah kekuatan tu perlu. Batu bersederhana tu kita kata baik. Di saat ada keperluan untuk tenaga, kita ada tenaga. Di saat kita tak perlu untuk keluar tenaga berat, gunakan dia untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari Daud bin Subaih, dia bercerita, aku berkata kepada Abdurrahman bin Mahdi, wahai Abu Sa'id, di negeri ini ada para sufi. Abdurrahman menasihati, janganlah kamu mendekati mereka, sebab kami mengetahui sebahagian dari mereka menjadi gila kerana tarekat itu, dan sebahagian lainnya menjadi zindiq. Zindiq ni orang tak ada agama. Dari Al-Marwazi, dia mengisahkan, aku mendengar Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal berkata, pada saat ada seorang mengadu kepadanya, sudah 15 tahun jiwaku dikuasai iblis. Kerap aku merasakan was-was yang membuatku memikirkan tentang Allah. Imam Ahmad pun menekankan, mungkin ini kerana kamu terus-menerus berpuasa. Berbukalah, makanlah sesuatu yang berlemak, dan bertemanlah dengan para penceramah. Jadi oleh kerana sampai peringkat kelaparan dia tu menyebabkan dia rasa was-was dalam soal agama. Lapar ni kadang-kadang pada dia panggil fana, satu darjat fana. Fana ni maknanya dia sampai satu keadaan hampir antara sedar dengan tidak. Kalau kita ada bahasa perubatan, bila jumlah cecair tak cukup dalam tubuh, dia panggil apa? Dehydration. Dehydrate. Bila sampai dehydrate ni, dia sampai kepada satu peringkat apa tu, halusinasi. Dia jadi macam bayang-bayang dan sebagainya. Dia anggap benda tu adalah satu darjat yang dia telah sampai dalam jalan ibadah dia. Tapi akhirnya sebahagiannya disebut sahabat, dia jadi was-was, jadi mungkin ada yang gila dan seumpama dengannya. Jadi Imam Ahmad jawab, berbukalah. Mana ada hari Nabi buka, ada hari Nabi puasa. Itu sunnahnya. Dah. Dan Nabi tak bagi puasa lebih daripada puasa Nabi dah. Satu hari puasa, satu hari buka. Satu hari puasa, satu hari buka. Melainkan bulan Ramadan, atau bulan Syaban, atau bulan Muharram, yang mana banyak hari digalakkan berpuasa. Penulis rahimahullah berkata,
Di antara sufi ada yang makan makanan berkualiti buruk dan menjauhi lemak, sehingga dalam perutnya terkumpul berbagai macam campuran lembut yang tentu saja dicernanya dalam tempoh tertentu. Sebab ada sesuatu yang diproses dalam perut, mesti ada sesuatu yang diproses dalam perut. Saat perut tidak menemukan makanan untuk dicerna, dan dia pun mengambil dan mencerna berbagai campuran yang ada. Campuran-campuran ini yang dijadikan nutrisi. Alhasil, makanan berkualiti buruk itulah yang berpotensi menimbulkan was-was, gila dan juga akhlak buruk. Mereka yang sedikit mengkonsumsi makanan itu, selain memang menyediakan makanan, juga makan makanan yang mempunyai kualiti yang amat buruk, sehingga sisa-sisa bahan pencampur cernaan dalam perut pun semakin banyak yang perut mencerna bahan-bahan tersebut. Ditambah lagi kebiasaan menyedikitkan makanan secara bertahap yang memaksa perut beradaptasi sampai menyempit. Lantas mereka pun tahan tidak makan selama beberapa hari. Kebiasaan para sufi itu disokong oleh kekuatan tubuh orang yang masih muda, sehingga mereka meyakini tahan tidak makan itu sebagai satu karamah. Padahal penyebabnya tidak lain adalah reaksi alami atau alamiah, natural lah. Perut seperti apa yang dijelaskan tadi. Memang kalau tak makan tu boleh, tapi dia akan ambil kandungan lemak-lemak yang ada dalam tubuh. Penulis berkata, apabila ditanyakan bagaimana boleh anda melarang menyedikitkan makanan, sementara anda meriwayatkan bahawa Umar radhiyallahu anhu hanya makan setiap hari hanya makan 11 suap, Ibnu Zubair tidak makan selama seminggu, dan Ibrahim At-Tamimi tidak makan selama 2 bulan. Jawapannya, keadaan seperti itu memang kadang dilakukan oleh seseorang, namun dia tidak bertahan lama serta tidak ditujukan untuk pengembangan diri ke tahap ataupun darjat yang lebih tinggi. Memang ada waktu dia tak makan, tapi bukan dia jadikan nak sampai ke satu tahap tu mesti tak makan 40 hari, mesti tak makan selama tempoh tertentu, mesti dan mesti tak. Kalau dia tak makan pun bersifat mungkin itu natural bagi mereka, ataupun kekurangan makanan, ataupun mereka ni tak nak berlebih-lebihan, tapi bukan sampai memaksa diri sehingga membinasakan. Di kalangan salaf memang ada orang yang biasa lapar kerana kemiskinannya, dan di kalangan mereka juga ada yang biasa menahan lapar, namun hal ini tidak sampai membahayakan tubuhnya. Bukan setakat bila ada makanan tolak makanan. Nabi SAW lapar juga kan, tapi waktu Nabi diberi makanan, Nabi makan. So jalan Nabi begitu, jalan sufi begini. Mana lebih baik? Jalan Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Di kalangan orang Arab ada yang sanggup bertahan hidup dengan selama beberapa hari hanya dengan minum susu. Kami tidak menganjurkan agar kenyang. Janganlah tersalah sangka. Ibnul Qayyim pun atau Ibnul Jauzi pun bukan untuk menggalakkan kenyang, bukan suruh makan semua, tidak. Tapi kami melarang lapar yang boleh melemahkan kekuatan fizik dan menyakiti tubuh. Makna yang dia tak suka ni apa? Lapar yang melampau. Sebab tu kita bukan masalah orang selalu berpuasa. Masalahnya ialah orang yang berpuasa tidak mengikut sunnah, ataupun mereka meninggalkan makan dan minum. Kalau buka puasa pun 3 teguk air, sebiji kurma, padu sambung puasa pula. Sampai subuh makan lagi sikit, sambung lagi. Lama kelamaan tubuh jadi lemah. Bila tubuh jadi lemah, fikiran dia pun rasa, dia kata, aku malah nak mikir makan macam-macam. Lapar ni sebenarnya boleh menghalang diri daripada berfikir benda yang bukan-bukan. Lama kelamaan dia tak makan, tubuhnya makin lama makin lemah. Akhirnya ibadat pun tak dapat nak buat. Okey, baik. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah diberi hadiah 1 sok kurma.
dia memakannya sehingga kurma yang jelek pun di satu cupuk kurma dia makan belaka. Beli kurma 1 kilo, 1 kilo tak habis belaka makan. Mampu tak kita? Tapi boleh tak makan begitu? Pernah Sayyidina Umar kan makan satu bekas sok. Sebahagian daripada ulama ada bekas kurma. Saya lupa dah seorang ulama yang dia kalau dia baca kurma ada sebelah dia, makan. Baca saya makan. Kita gula-gula. Tak ada masalah. Jangan menghalang sesuatu benda yang nikmat ada, tapi jangan berlebihan. Allah Ta'ala kata kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minum jangan membazir. Orang ni dia nampak pelik, dia rasa seronok, dia rasa inilah di jalan yang benar. Padahal kalau dilihat kepada Nabi SAW, lapar Nabi bukan disengajakan, melainkan Nabi puasa. Dan kadang-kadang dapur Nabi tak berasap berbulan-bulan. Nabi makan kurma dan juga air kosong. Dalam keadaan begitu kerana Nabi tidak memiliki banyak perkara dan Nabi juga tidak memaksa diri. Kita ni tak, golongan ni sengaja untuk menjadikan kelaparan sebagai jalan ibadat. Ada tahap-tahap dia lah, berapa hari. Diriwayatkan ketika kepada kami dari Ibrahim bin Adham bahawa dia biasa membeli keju, madu dan roti. Ada yang bertanya kepadanya, apa kamu makan semua ini? Dia akan jawab, kalau kami punya, kami makan dengan lahap-lahapnya, layaknya laki-laki jantan. Kalau kami tidak punya, kami sabar selayaknya kesabaran lelaki-laki jantan. Maknanya rijal, orang lelaki lah, bahasa orang jangan kuat lah. Kalau kami ada makanan, kami akan makan sebagaimana orang lelaki makan. Kalau kami tak ada makanan, kami akan sabar selayaknya kesabaran lelaki. Maknanya apa? Kembali kepada asas kita, makan apa yang ada. Jangan melampau, jangan berlebihan. Apa yang ada, makan. Waktu hari puasa, puasa. Ada makan, buka puasa, buka puasa. Dan jangan melampau. Kita ni tak tahu melampau ke lagu mana. Pas buka puasa si lemak, pas si lemak mutabak, pas mutabak si biryani, pas si biryani sate pula. Banyak buka puasa kita. Jadi kita nak kena balance ini. Ya, kalau dia buka puasa lagu tu memang dia kena banyak hari puasa. Terutama hari-hari besar kan, 10 Muharram, orang buat makanan banyak, kita makan. Siapa saya tanya, minggu depan 10 Muharram lagi ke? Kalau 10 Muharram tiap-tiap minggu bagus, pasal apa? Pakai bawa makanan belaka. Maknanya kalau ada nikmat makan. Kalau jangan, tak semestinya kita mesti makan semua. Makan cukup, lebih tu kita boleh bagi kepada orang fakir, orang miskin dan sebagainya. Baik, kita pergi kemudian talbis iblis air minum bagi kaum sufi. Penulis berkata, ehwal minum air jernih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih memilih air seperti ini untuk diminum. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kaum Ansar untuk menjenguk orang sakit. Baginda kemudian bersabda, in indakum ma'un bata fi shinnin wa illa kara'na. Jika kalian mempunyai air yang sudah diinapkan dalam bekas, geriba dia panggil, bekas tempayan lah, tuangkanlah untuk kami. Jika tidak, maka kami akan minumnya langsung dengan mulut kami tanpa menggunakan bejana atau dengan mencedokkan tangan. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi minum dengan air tawar yang diambil dari telaga Suqyah. Penulis berkata, perlu diketahui bahawa air keruh boleh memicu batu ginjal dan menjadi sumbatan pada jantung. Air keruh.
Mengenai air dingin, jika tingkatan dinginnya sedang, dia dapat menguatkan perut, menambah nafsu makanan, memperindah warna kulit, melindungi kerosakan darah, mencegah naiknya wap ke otak, dan menjaga kesihatan tubuh secara umum. Sedang air panas dapat merosak pencernaan serta menggemburkan daging, melayukan badan, memicu ataupun edema dan TBC apa ni. Air yang dipanaskan melalui sinar matahari dikhawatirkan menimbulkan penyakit sopak. Seorang zuhud berkata, jika kamu terus makan enak dan minum air dingin, maka kapan kamu menyukai kematian? Demikian halnya pernyataan Abu Hamid Al-Ghazali, saat seseorang makan sesuatu yang nikmat, hatinya akan mengeras dan membenci kematian. Namun jika dia bisa mencegah syahwat dan menghalang dirinya dari berbagai kenikmatan syahwat, timbul keinginan dalam jiwa untuk lari meninggalkan dunia dengan menyongsong kematian. Penulis berkata, rahimahullah, alangkah anehnya pernyataan ini. Bagaimana bisa atau boleh kata-kata seperti itu terlontar dari mulut seorang faqih? Sungguh disiksa seperti apa pun, tetap saja jiwa manusia tidak suka kepada kematian. Bukanlah maknanya selalu makan ni jadi suka nak mati, tidak. Kalau senang pun orang takut nak mati. Tapi kembali kepada tengok sisi kehidupan Nabi. Nabi makan, Nabi minum. Malah Nabi SAW ni kalau duduk di telaga-telaga, Nabi suka ke kat telaga-telaga, kan? Telaga Bairuha, Nabi pergi minum dari airnya. Telaga Aris, Nabi pergi minum airnya. Nabi duduk-duduk di kebun-kebun, Nabi minum air dari telaga-telaga ini. Jadi mustahil nak dikatakan bahawa orang yang minum air sejuk, orang yang duduk di taman-taman, benda ni akan menyebabkan hatinya jadi lekat kepada dunia dan rasa takut menghadapi mati. Sedangkan Nabi SAW pun, okey, Nabi SAW pun minum, dan Nabi lah orang yang paling takut kepada kematian. Di sisi lain, bagaimana mungkin kita menyeksa jiwa kita sementara Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum. Allah malah memberi laluan kepada kita untuk tidak berpuasa. Kalau bulan Ramadan puasa wajib pun, kalau musafir boleh untuk tidak puasa. Pasal apa? Allah nak memberi keringanan kepada kita. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah nak kemudahan kepada kita, dan Allah tidak berkehendak kepada kepayahan. Bukankah jiwa kita ni adalah tunggangan yang mengantarkan kita kepada tempat tujuan? Kita nak pergi kepada syurga. Nak pergi pada syurga, kenderaan kita adalah tubuh badan kita ni. Kita nak beramal ibadat, kita nak buat zikir, kita nak semayang, kita nak baca Quran, kita perlu kepada kekuatan dia. Sebab tu Allah memberi keringanan. Orang pergi hari Arafah, sunat puasa Arafah ni mengampunkan dosa 2 tahun. Setahun yang lepas, setahun yang akan datang. Betul tak? Puasa hari Arafah. Tapi apabila orang tu duduk di padang Arafah, dia tidak disunatkan berpuasa, malah dijamakkan salat antara zuhur dan asar. Pasal apa? Supaya orang boleh ada kekuatan, ada kesempatan untuk menggunakan hari yang terbaik itu demi berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Azza wa Jalla berkehendak tubuh badan ni kita gunakan untuk ketaatan. Kita gunakan untuk ketaatan. Tubuh badan kita ni ada kekuatan guna. Jadi saya tak pasti macam mana kita nak letakkan keadaan hidup kita di antara melampaunya golongan sufi dengan melampaunya pencinta dunia. Kalau orang kerja makan sepanjang-panjang tu kenyang melampau, kita pun tak suka. Kalau orang lapar, kelaparan melampau, kita pun tak suka. Pasal apa? Nabi SAW sederhana. Okey? Lebih makan bagi orang. Jangan kerana aku makanan semua ni aku punya, aku kena habiskan. Makanlah sikit, lepas tu bagi orang. Jangan buang pula. Kalau buang membazir, tu bab lain pula. Jadi
mengenai penyiksaan diri yang dilakukan Abu Yazid dengan tidak minum selama setahun. Keadaan ini tercela. Tak tahu dia lagu mana, dia makan saja tak minum. Kalau dia tak minum, mati dah. Hanyalah orang-orang bodoh yang menganggapnya baik. Kadang-kadang kalau dia kata tak minum setahun tu, tak tahu lah. Kita kata mungkin tak jadi. Kalau mungkin pada orang-orang dia mampu, tapi secara zahirnya macam pelik kan. Takut dia hanya cerita tapi dia minum jugalah sikit-sikit. Wallahu a'lam. Itu tercela kerana jiwa memiliki hak. Kalau pun benar, benda tu tak baik. Mencegah hak dari siapa pun atau apa pun yang berhak menerimanya tergolong perbuatan zalim. Jadi tidak ada yang boleh menyiksa diri sendiri, sebagaimana tidak boleh berjemur di bawah terik matahari pada musim panas, tidak boleh berdiam diri pada waktu salji atau di saat musim sejuk. Tiba-tiba dia kata, aku ni nak kena duduk tengah panas, nak rasakan kesusahan pada mahsyar nanti macam mana. Dia pun duduk di tengah panas. Tak. Kita kata orang ni orang tak betul. Tapi ada orang yang sengaja buat begitu. Dia kata, demi Allah aku tak akan berteduh, tak akan duduk, menyeksa diri. Dia rasa dengan diri dia susah, dia sabar. Lalu bila dia sabar, dia dapat pahala. Masalahnya kesabaran tu daripada benda yang kamu sendiri buat. Allah Ta'ala kata, walanabluwannakum, kami akan uji kamu bisyai'in minal khawfi, dengan sesuatu dari ketakutan, wal ju', kelaparan, wa naqsim minal amwal, kehilangan harta, wal anfusi, dan juga nyawa, wath thamarat, dan juga buah-buahan. Kami akan uji. Di hujung ayat tu Allah Ta'ala kata apa? Wa basyiris sabirin, beritalah berkhabarkan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ni tak dia pergi cari penyakit lalu dia kata aku sabar. Itu tak kena lah. Nah. Baik. Air menjaga kelembapan asasi dalam tubuh dan akan mengirimkan zat ke sekujur tubuh. Nyawa manusia akan bertahan dengan adanya zat dan makanan. Saat seorang mencegah diri dari mendapat asupan makanan serta air, berarti dia memerangi dirinya sendiri, dan ini adalah kesalahan yang total, fatal, membunuh. Ini kesalahan yang membunuh. Seperti itu juga usaha mencegah diri dari tidur. Kalau orang tu tahan tak tidur, ikat tali, bangun diri tak tidur, nak berzikir tak tidur, sampai satu tahap dia akan rebah. Dan itu bukan caranya ibadat. Bab seksa diri ni tambah-tambah pula mari hari Ashura. Geng-geng Syiah ni menyeksa diri dia. Itu pun kita kata hak tampar, akak tangan tinggi-tinggi, lepang, akak tangan tinggi-tinggi, lepang, merah pipi. Mari pula ketuk mana. Yang terbaru, Allah Ta'ala alam, ada seorang ayah mengorbankan anaknya pada hari Ashura. Tolong pukul. Kita bukan pukul dengan niat nak meraih dia. Kita pukul sebab ada ni. Kita kena tersabung. Jangan terlibat dengan dia. Jangan terlibat. Sebab kita pada saat itu kita bantu dia. Kita bantu dia. Orang Syiah mari minta tolong kita pukul dia hari Ashura. Nak ambil pisau ni, contohnya kamu tolong toreh belakang aku sikit-sikit. Tak payahlah. Baik.
Ibnu Aqil rahimahullah berkata, siapa pun tidak diperkenankan menghukum dirinya sendiri. Buktinya dilarang menjatuhkan hukuman had terhadap diri sendiri. Jika seorang tetap mempraktikkan itu, imam berhak, yakni pemimpin, berhak mengulangi hukuman tersebut pada dirinya. Tangkap dia, pukul. Ada nak sangat, pukul. Dah nak sangat. Jiwa adalah titipan Allah, sama halnya dengan harta. Kita sebagai pemiliknya tidak boleh bebas membelanjakan sesuka hati, melainkan pada jalur yang tertentu. Tubuh badan kita ni milik Allah. Jangan kita seksa diri kita sendiri sebagai kita, sebagaimana jangan kita seksa orang lain. Kadang-kadang bila kita tengok orang, kita rasa terseksa, kesian dia. Tapi bila buat pada kita, kita rasa kita kena buat macam tu. Kita bertahan, sedangkan kita sedang menyeksa diri. Tak boleh. Kita ni bukan milik kita. Kita ni milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ni milik Allah. Kepada Allah kita kembali. Jadi di saat kita berbuat sesuatu pada diri kita, kita kena buat mengikut kehendak Allah, bukan mengikut kehendak kita. Oh, ikut kehendak kita, yang tu lah kata hak tindik sini. Ada orang ubah muka dia jadi tengkorak, potong hidung, buat pemudang plastik biar nampak muka ni macam tengkorak, buat pula tatu gigi macam-macam. Gila manusia ni. Dia ubah ciptaan Allah. Kita ni diberi pinjam saja. Kita nak makan ke kita nak minum dibolehkan, tapi mesti dalam kaedah yang dianjurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apa Allah Ta'ala kata? Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibat. Wahai para rasul, makanlah dari benda-benda yang baik. Wa'malu salihah. Kemudian beramallah dengan amal salih. Allah berfirman kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wahai orang yang beriman, makan dari rezeki-rezeki yang baik yang kami bagikan kepada kamu. Allah Ta'ala kata, wa kulu washrabu. Makanlah, minumlah, wala tusrifu, jangan membazir. Jadi ada perintah dari Allah untuk makan, ada perintah untuk minum, dan kita tahu tubuh kita kalau tak makan tak minum akan rosak. Jadi wajib kepada kita menjaga tubuh dan badan ini sesuai dengan kehendak Allah. Kesihatan pun kena jaga, hak tubuh badan kita pun kena jaga. Dan jangan menuntut asa kita ikut suka aku nak makan nak minum. Siapa yang dia sampai peringkat memang dia kena dihalang daripada tak makan tak minum, kita kena tolong bagi suap air ke dia, tolong bagi makan, paksa dia makan. Makanlah, makan. Kalau tak makan juga, yang tu lain cerita lah. Sebab tubuh badan kita ni hanyalah pinjaman. Tangan ni bukan kita punya, mata ni bukan kita punya. Boleh tak siapa saja saya nak ubah, nak jadi 4 jari je, nak buang 1. Mana boleh? Tak? Sama juga isu transgender pun begitu lah. Kita ni pinjaman je. Kita tengok tubuh aku ni tak cantik lah tubuh lelaki, nak je kena tukar tubuh perempuan pula dia. Ni musibah. Dia tak rasa diri dia tu pinjaman. Andai Allah nak tarik, bila-bila masa Allah boleh tarik. Allah boleh tarik tangan, Allah boleh tarik kaki, Allah boleh tarik mata, Allah boleh tarik apa saja yang dia nak tarik, sehingga Allah boleh matikan bila-bila saja dia. Kalau Allah nak kembalikan, habis dah tempoh aku bagi sekat ni ya kamu, matilah kamu, mati dia. Kembali kepada Allah. Baik. Terkait tingkatan yang diperincikan Abu Talib Al-Makki, ini namanya membebani diri sendiri dengan sesuatu yang membuatnya lemah. Lapar yang terpuji adalah saat berada dalam batas kewajaran. Mukasyafah. Ni mukasyafah. Baru ni pun ada orang tanya saya bab kasyaf. Kata, Ustaz, lagu mana kita kasyaf? Kasyaf ni ya, nampak orang tu baik, nampak orang ni buruk. Kata pelik bunyi ni. Mari je orang dia tahu dah orang ni baik, orang tu buruk. Ilmu gaib ni jangan nak main lagu tu. Ilmu gaib ni kita tak tahu. Dia mendakwa ada kasyaf. Jadi dia kata di sini
Mukasyafah yang dia sebut tidak lain merupakan omong kosong. Ada orang berfirasat orang Islam, kasyaf ni boleh berlaku kalau Allah nak bagi, seperti berlakunya zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, di mana dia hantar rombongan perang, siapa-apa tentera dia di sana mengalami kesusahan, Allah nampakkan dia di Madinah, kemudian dia boleh bagi arahan. Tapi benda tu, yang tu betul lah, dan bukan selalu pun berlaku. Tiba-tiba ni dia tengok orang, dia ni berkuasa, ada kuasa untuk menilai setiap waktu, dengan alasan dia ni kasyaf. Yang dia nampak tu disebabkan lapar dia tu, boleh jadi dia berbayang-bayang, nampak begitu, nampak gini, dan dia anggap kasyaf. Terkait kitab susunan At-Tirmidzi, hal ini namanya membuat aturan agama atas dasar pendapat peribadi yang tidak tidak boleh dibenarkan. Apa alasan syar'i berpuasa 2 bulan berturut-turut di saat seorang bertaubat? Apa manfaat berhenti makan buah-buahan yang hukumnya harus? Jika dia tidak membaca kitab-kitab, lantas siapa akan ditiru dan dijadikan teladan dalam beragama? Terkait Al-Arba'iniyah, kitab ini merupakan omong kosong yang mereka susun berdasarkan hadis yang tidak sahih sumbernya, yakni hadis siapa yang ikhlas kerana Allah selama 40 hari, maka dia tidak wajib untuk ikhlas lagi selama-lamanya. Oh, dahsyat. Hadis yang palsu dia. Hadis ni hadis palsu. Siapa yang ikhlas 40 hari, lepas 40 hari tu tak wajib dah ikhlas dalam amal ibadat. Tidak wajib lagi untuk ikhlas selama-lamanya. Bunyi pun pelik dah. Syok tak? Amal 40 hari je amal, lepas pada tu tak apa. Atas apa perkiraan waktunya 40 hari ni? Andai pun kita perkirakan selama itu, ikhlas itu adalah amalan hati, apa kaitannya dengan makanan? Kemudian apa sisi baik melarang makan buah-buahan dan roti? Semua ini tidak lain merupakan cerminan kebodohan. Dari Abdul Karim Al-Qushairi, bahawa dia berkata, hujah kaum sufi supaya lebih kuat dari hujah siapa pun. Kaedah mazhab mereka lebih kuat dari kaedah mazhab mana pun, kerana manusia terbahagi menjadi 2 golongan. Yang pertama, ahlu hadis dan athar, dan yang kedua, ahli logik dan falsafah. Para syekh kelompok sufi ini atas lagi semua tu. Oh, dahsyat. Ada apa yang bagi kebanyakan orang gaib, bagi para syekh kelompok ini dia nyata. Mereka adalah para pencinta, sementara yang lain ahli menyimpulkan dalil. Dalil-dalil ni, pokok-pokok ni hak perlu kepada Quran dan Sunnah. Dalil-dalil ni, geng-geng bawah ni, tok-tok sufi ni, syekh-syekh dia lagi tinggi daripada dalil. Tak perlu pada dalil. Hak dia buat tu mesti dengan redha Allah. Dahsyat. Dengan langkah pertamanya adalah dengan meninggalkan harta benda, lantas meninggalkan pangkat dan kedudukan, tidak tidur kecuali ketiduran, dan menyedikitkan makanan secara bertahap. Tu dia kata. Tu pagi tadi ada orang cerita kepada saya, golongan wali mana. Kalau di Indonesia ada satu wali tu, dia memang conteng kereta orang, spray. Orang tak boleh nak marah pasal dia wali. Lalu orang kata apa dia conteng? Sebab dia nak menghilangkan rasa cinta dunia kepada tuan kereta. Lama habis rosak kereta orang, lagi spray kat dia. Pelik-pelik ni. Ni semuanya batiniah, golongan yang mana melihat dengan akal dia, tidak melihat dengan panduan dalil. Tapi bila kita bawa hujah dalil, dia kata kamu tak faham, kamu tak sampai lagi. Yang sampai tu macam mana? Aku pun tak boleh nak cerita. Sebab aku pun tak sampai lagi. Kamu kena jumpa Tok Syekh aku, dia cerita. Pergi jumpa Tok Syekh, sama tak faham dengan dia juga. Kalau dia faham, kata pun buat faham. Tapi kalau pun faham, kita kata apa? Apakah jalan ini lebih baik daripada jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam?
Kita duduk situ je, mudah je agama ni. Kalau terlalu complicated, payah pening. Mudah cara mana? Apa yang Nabi buat kita buat, apa yang Nabi tinggalkan kita tinggalkan. Allah Ta'ala kata, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi perintah, laksanakan dia. Apa yang Nabi larang, tinggalkan dia. Mudah. Betul tak? Simple. Tapi kerana dia nak lari daripada tu, dia nak menjustifikasikan juga apa yang dia buat tu boleh, lalu dia menjadi pejuang-pejuang yang mempertahankan amalan dia walaupun tak bersumber kepada Nabi. Sedang kita kata, andai kata dia betul sekalipun, dia takkan jadi lebih baik daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia terpaksa, mereka macam-macam cerita, sehingga dia kata betul Tok Syekh ni tak ada dalam Quran, tak ada dalam sunnah, tapi dia siapa, mu siapa. Nampak dia guna keadaan. Baru ni ada suara ustaz dia kata, kita pandai-pandai ada tahu pendapat Al-Imam Syafi'i. Orang kata pandangan Imam Syafi'i itu dhaif, pandangan imam lain itu kuat. Betul lah, dia kata dhaif Syafi'i pun setara mana dengan dhaif kita. Dhaif Imam Syafi'i, kita ni naik kereta dia tak ada kereta mewah macam kita ni. Dia bahas kot tu, bahas. Nak menampakkan hujah, nak kata dia buat tu betul juga. Padahal agama ni simple je. Kalau benar dia daripada Allah dan Rasul, mudah. Kalau dia masih lagi dalam khilaf, hak ni kata boleh, hak ni kata tak boleh. Kalau kita tahu benda tu datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah jalan yang terbaik untuk mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi nak cari hak tu payahnya. Hak tu nak cari hak sunnah. Ada orang tanya, ustaz, kenapalah berlaku khilaf? Khilaf ni berlaku, bukankah belakang Nabi tu ada ribuan orang semayang? Takkanlah isu bismillah tu khilaf? Tak apa orang tak boleh nak kata Nabi baca bismillah, kau tak baca bismillah. Khilaf tu berlaku. Kenapalah khilaf tu ada sampai pekat nak tak tangan lagu mana pun khilaf? Orang maya belakang Nabi, takkan tak ada orang ya? Saya kata dalam masalah ni ada benda yang bersifat qat'i, ada benda yang bersifat dhanni. Qat'i ni clear cut, semua sahabat. Biasa yang clear cut ni dalil Quran, hadis mutawatir. Hadis mutawatir. Kalau hadis yang bukan mutawatir, kita panggil hadis apa? Hadis ahad. Hadis ahad ni hadis yang bilangan perawinya tak sampai darjat mutawatir. Mutawatir ni hadis yang sahabat cerita daripada Nabi tu puluhan orang, sehingga kita boleh kata semua orang ni sepakat belaka tengok Nabi buat gini, lalu kita kata dia ni qat'i betul, clear cut, inilah benda yang Nabi buat. Tapi kalau hadis tu ahad yang meriwayatkan seorang dua orang sahabat, yes, dia boleh diperbahaskan. Sebahagian mungkin tengok jalan dia tolak, sebahagian tengok jalan dia terima. Maka ada terima, ada yang tolak, menimbulkan khilaf. Boleh jadi dia sama-sama sahih dah, cuma kefahaman dia pula berbeza. Tapi semua para alim ulama nak cari mana yang sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Itu kerja ulama hadis. Tapi jangan sampai kita tahu hak Nabi, kita sengaja tinggalkan dia, kita cari hak selain daripadanya. Maka di situ nama dia talbis, tertipu. Nama dia tertipu. Okay? Siapa perikat dia nak kata Tok Syekh dia ni, walaupun tak ada hadis, walaupun tak ada Quran, tapi Tok Syekh ni kedudukan dia tinggi di sisi Allah. Takkan Allah nak bagi dia buat benda yang Allah tak suka? Kalau gitu meletak Tok Syekh ni tahap mana dah ni? Tinggi sangat dah tu. Ya? Jadi dalam bab tu talbis sebeginilah yang kita bimbang. Aku berkata penulis,
Sedangkan apapun pemahaman manusia, pasti dia menyedari bahawa kata-kata seperti itu kacau. Kerana siapa-siapa saja yang menyimpang dari dalil nakli dan akli tidak lagi dianggap kompeten. Siapa pun pasti merujuk dalil, dan cinta yang disebut-sebut itu hanya omong kosong belaka. Untuk itu marilah sama-sama kita memohon kepada Allah supaya melindungi kita dari kekacauan para murid dan para syekh sufi. Tapi kalau bicara kitab ni famous, saya pelik tu. Kitab ni Talbis Iblis ni famous, dibacakan di masjid-masjid. Tapi bila sampai bab ni takut nak baca belakang, tak baca. Betul. Kalau kira kitab Talbis Iblis ni banyak famous lah, tapi orang tak baca dalam bab macam mana iblis menipu melalui jalan orang sufi. Saya baca ada tahqiq dia buang pula perkataan Ibnul Jauzi yang tegas terhadap ahli sufi. Malah dia buang. Dia kata dalam bab ni Ibnul Jauzi ni agak kurang tepat lah pada dia. Tapi yang kita kata, dia mengkritik golongan-golongan yang mana menjadikan mereka ni satu benchmark dalam soal amal ibadah dan meninggalkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak lapar kena lapar macam syekh dia, nak baca kena baca macam syekh dia. Dia pasal apa? Inilah tariqat. Lalu dinamakan, ikut syekh ni Naqsyabandi, ikut syekh ni Ahmadi, ikut syekh ni Qadiani, ikut syekh ni macam-macam lagi nama. Sedangkan kita kata kalau benda semua tu daripada Nabi, kenapa tidak dinamakan saja tariqat Nabi Muhammad? Kalau semua hak ni kata tarekat kena pergi jumpa syekh saya, dia ambil tarekat daripada Nabi. Hak ni jumpa syekh, dia ambil tarekat. Kenapa tidak dinamakan tarekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tapi setiap orang nak naikkan syekh dia, pecah pula khilaf anak murid tu guru. Waktu ambil pula nama tarekat lain pula. Bawah Naqsyabandi tu ada pula macam-macam. Haqqani, Tok Haqqani, Tok Aliyah, macam-macam nama. Naqsyabandi sendiri pun pecah. Jadi di mana kewajaran kita nak terima dia adalah sesuatu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita mesti bermohon kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah mengembalikan kita kepada jalan agama yang sebenar, mengikut petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu sifat agama ni jelas. Sifat agama ni jelas. Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan kita, taraktukum ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha. Aku tinggalkan kamu di atas mahajjatil bayda atau mahajjatil bayda. Dia kata apa? Malamnya seperti siang. Jelasnya. Nabi juga kata al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu jelas, haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Tengah-tengah tu adalah beberapa perkara syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia, tapi ramai juga yang tahu hukumnya. Sebab tu kita kata kembali kepada agama. Kembali kepada agama. Ikutlah petunjuk Nabi dalam soal, sampai dalam soal mendidik jiwa dan juga hati. Kalau Nabi puasa, puasa kita puasa pada hari-hari Nabi suruh kita puasa. Semalam digerakkan semua, siapa ingat solat tarawih seluruh negeri, solat tarawih pula, solat hajat seluruh negeri. Kemudian ada pula kita kata memanglah hari Jumaat ni waktu mustajab doa, tapi apakah itu cara dia? Ada pula jiran saya tu, dia kebetulan sakit, maka buat meeting syarat tu, dia berjemput ustaz kita nak buat sembahyang hajat esok hari Sabtu malam, boleh tak ustaz hadir? Malah saya tengok alamak jiran ajak lah pula, kita pun minta excuse lah. Tapi kita nak katakan hari Jumaat dia boleh bincang untuk doa pada hari Sabtu malam, sedang hari Jumaat tu adalah hari yang mustajab doa. Alangkah baiknya kalau kita katakan hari ni hari Jumaat,
pada hari yang dikabulkan doa terutamanya sebelum maghrib, antara asar maghrib ni, maka mari pakak-pakak kita doakan. Hantar mesej itu begitu, boleh je doa. Tapi gitulah, kita mencari sesuatu yang tak ada kesandaran. Lepas tu bila kita terbiasa buat, bila ditegur kita takut untuk meninggalkannya, dan kita label pula orang yang tegur. Kita nak ajak kembali kepada cara bagaimana Nabi SAW buat sebenar. Itu saja. Bukan kita nak condemn, bukan kata-kata. Kita nak kembalikan kepada bagaimana petunjuk Nabi SAW. Jadi berbalik kepada bab lapar dan dahaga ni, makanlah, minumlah, tapi bersederhana. Hari puasa, berpuasalah. Hari kita berbuka, berbukalah. Sebaik-baik hari puasa, puasanya Nabi Daud. Rendah sikit, Isnin Khamis. Rendah sikit, 3 kali sebulan. Pilihlah mana-mana dalam kadar kemampuan kita. Yang wajib, puasa Ramadan sebulan, setahun sekali. Okey? Baik. Kita kena berhenti setakat tu dululah. Yang muka surat 304 ni kita akan sambung selepas daripada ini. Berkaitan dengan talbis, berbuat ironi di kalangan sufi. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga hati umat Islam daripada terpesong daripada jalan yang sebenar. Dan kita doakanlah, sebab saudara-saudara kita yang terjebak ni, kebanyakannya mereka niatnya baik, nak berada di atas satu jalan yang mana mendekatkan mereka kepada Allah. Tinggal lagi jalan mereka tu, waktu dia nak belajar dipertemukan dengan orang yang salah. Dia syukur kita kepada Allah di saat kita Allah bagi hidayat, kita terpandu kepada jalan ini. Minta doa kepada Allah. Minta doa kepada Allah. Kita di saat kita nak belajar, tiba-tiba terpandu kepada jalan yang benar. Kalau dah terjebak nak keluar balik, susah. Dikelilingi pula dengan kawan-kawan yang duduk pesan, jangan pergi dengar kuliah sana, jangan dengar ustaz ni, dia baca hadis pun dia sesat, hujah dia tu tak erti, dia rasa dia ni hebat, setanding Imam Syafi'i dan sebagainya. Macam-macam. Kita kata terpandu kepada apa yang Allah suka dan redha. Belajar Quran, belajar hadis adalah nikmat. Belajarlah. Kita tak akan jumpa Imam Bukhari buat tarekat Bukhari. Kita tak jumpa Imam Muslim buat tarekat Muslim. Orang yang benar-benar ikhlas, dia tidak menyandarkan agama ni kepada diri dia. Dia akan menyandarkan agama ni kepada Rasul yang telah diutuskan oleh Allah. Malah dia menyandarkan agama ni kepada pemiliknya yang benar, iaitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia mengajak kepada diri sendiri, ni amalan saya, maka kita katakan bahawa dia telah menyatakan diri dia setara dengan Nabi SAW. Malah boleh jadi dia telah meletakkan diri dia sama dengan penggubal syariat. Dalam Islam yang boleh buat syariat ni Allah je. Yang orang duk tanya dekat Muslim Periksa, ada orang duk share PU tu lah, PU ni kata amalan kena begini, alam-alam begitu, macam-macam. Jadi kita pun kata, bila orang minta dalil kena marah pula. Jadi sebab tu kita katakan bahawa dalam bab ni kembali kepada petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi hajat lebih berat pada kita lagi. Kalau orang tu hajat dia nak periksa, Nabi nak perang lagi besar. Kalau hajat orang tu lah anak nak periksa, nak banding hajat Nabi nak perang, lagilah besar. Nabi ni perang, jatuh bangun Islam situ. Doa Nabi waktu perang Badar, tengok, ya Allah, kalau kamu kalahkan kumpulan ni, kamu tak akan disembah lagi buat selama-lamanya. Lagi kritikal. Tapi tak ada lah pula dia kita buat semayang dulu, tak ada lah pula. Jadi kita katakan petunjuk Nabi tu jelas. Cuma kita doakanlah kepada sahabat-sahabat kita yang mana
yang memang hati mereka sebenarnya nak kepada Allah, cuma panduan itu belum lagi sampai kepada mereka. Kalau kita kata sebaik-baiknya kalau nak berdoa, jalan Nabi itu jelas benar. Cari waktu-waktu dia yang istimewa. Bangun di sepertiga akhir malam solat tahajud. Cari waktu-waktu Jumaat. Berpuasa pada hari tersebut, sebab doa orang berpuasa mustajab. Betul tak? Jumpa orang fakir miskin, bersedekah, minta dengan dia doa. Macam-macam cara lagi. Apa kita dah jadi kalau nak doa, itu saja, buat majlis doa selamat. So kita kata kita dah secara, sebab tu dikatakan tidak dihidupkan satu perkara yang bukan sunnah, melainkan di saat yang sama sunnah dimatikan. Sunnah dimatikan. Jadi semoga Allah Azza wa Jalla memandu kita. Wallahu ta'ala alam. Kita akan sambung perbahasan. Ya. Ijma' dan qiyas adalah sambungan kepada usul dalam agama. Asasnya Quran dan juga as-sunnah. Andai kata ijma' dan qiyas ni dia duk bawah daripada Quran dengan sunnah. Kita dalam bab Quran, betul lah. Terima kasih kepada soalan yang mengingatkan. Bila kita mengaji Al-Quran dan juga as-sunnah, kita ni tidak ada kepakaran untuk menceduknya secara kita raw material lah. Cuma janganlah dinafikan bahawa seolah-olah seorang ni kalau dia faham, dia tak boleh faham sendiri, kena melalui tok syekh juga kena ambil. Ada benda-benda yang jelas daripada hadis, ada benda yang jelas daripada sunnah. Seperti doa makan, Nabi bila makan sebut bismillah. Benda ni jelas, tak perlu cerita panjang. Dah tak? Kau nak kena bahas apa lagi? Seorang tu baca bismillah makan cukup. Baik, kembali kepada masalah ijma' dan juga qiyas. Bila kita nak mengambil sumber ilmu, kita pergi kepada satu ilmu dia panggil usulul fiqh. Usulul fiqh, nama mencerminkan ilmu. Usul apa dia? Asal, asas. Fiqh, fiqh, asas kepada fiqh, yakni sesuatu hukum dari mana sumbernya. Itu ilmu usul fiqh. Sumber ilmu banyak, tapi semuanya akan kembali kepada dua perkara asas: Quran juga sunnah. Ada lagi apa tu ijma', kemudian qiyas, kemudian istihsan, kemudian amal ahli Madinah, kemudian banyak, sehingga qawaid pun ada. Lepas daripada tu kaedah-kaedah dalam bab fiqh dibahaskan pula sudut ilmu yang lain. Bila kita kata gitu, dia adalah pecahan. Baik, kita bincang ijma' ni apa? Ijma' ni kesepakatan. Sebab apa kesepakatan dikira? Sebab ada satu hadis Nabi SAW kata, tidak akan berhimpun umatku di atas kesesatan. Atau Allah tidak akan mengumpulkan umatku, mana semua umat ni tak ada seorang pun yang betul, mustahil. Kalau semua sepakat, bererti kesepakatan umat adalah berlaku di atas kebenaran. Faham? Tak? Kesepakatan umat ni kalau dia berlaku di atas kebenaran. Sebab Allah tidak akan mengumpulkan umat ni semua sekali bersepakat di atas kebatilan. Tapi Allah boleh mengumpulkan semua sekali umat di atas kebenaran. Sebab tu dinamakan ijma' sebagai satu sumber. Sebab bila dia berkumpul di atas satu kebenaran, yakni semua ulama-ulama Islam zaman dululah, lah ni memang
Banyak sangat khilaf ni tak akan berlaku dah ijma' zaman ini. Zaman dulu ada kesepakatan, lalu kita katakan dia adalah satu sumber yang valid berdasarkan hadis. Asasnya kembali kepada hadis. Kalau tak ada hadis, Nabi kata umatku tidak akan berpakat di atas, ataupun Allah tidak akan mengumpulkan umatku di atas kebatilan. So macam mana kita nak guna satu hujah ijma' tu? Tak berlaku. Okey. Qiyas pula ialah sesuatu hukum yang tak ada dalam Quran dan juga As-Sunnah, tapi asas kepada hukum tersebut ada. Seperti hukum benda-benda baru. Hukum benda-benda baru yang baru ada dalam zaman sekarang ni, tak ada pada zaman Nabi. Okey? Terutamanya masalah jual beli. Banyak sangat jual beli hak zaman moden ni, kita pun tak erti. Zaman Bitcoin, tak currency digital, macam-macam. Ataupun dia sudut hukum benda-benda seperti dadah, arak ada zaman Nabi, tapi seperti rokok yang tak ada zaman Nabi. Zaman Nabi memang tak ada rokok pun. Dah tak? Jadi apa hukum dia? Kita nak cari rokok ni haram dalam agama. Nas Quran pun tak ada, hadis pun tak ada. So macam mana? Kita guna qiyas. Ada tak sesuatu yang menyerupai rokok yang boleh dikiaskan hukumnya kepada rokok? Maka dilihat sifat dia. Rokok ni makanan ke, minuman ke, atau apa dia? Mari pula kias sifat dia, mabuk ataupun tidak, kalau lama ketagih ataupun tidak. Maka ada benda. Kalau bab ketagihan, kalau bab merosakkan, ada hukum yang sama dengannya. Apa dia? Arak. Maka guna dalil yang ada pada arak untuk menilai hukum yang ada pada rokok. Itu dinamakan qiyas. Tetap saja kembali kepada Quran dan juga Sunnah. Bukanlah bererti kita boleh guna dalil ni jelas ada, kita pun tak apalah ni qiyas, sikit-sikit qiyas, sikit-sikit qiyas. Dia pun kadang tak tahu masalah nak menggunakan qiyas tu lagu mana. Dalam istilah fiqh dia panggil qiyas ma'al fariq. Qiyas tapi benda tu berbeza, tak sama, tak boleh nak pakai. Betul tak? Contoh, guna hukum isap rokok tak ada, kita ambil hukum isap siput lah. Boleh kau guna ikut siput dengan rokok? Dia kata ni pun isap, tu isap. Oh sedap lah kira gitu. Kita kiaskan ke isap rokok kepada isap siput sebab sama-sama isap. Boleh? Harus. Sebab siput harus, rokok pun harus, sebab ni pun isap, tu pun isap. Jadi kita katakan dalam masalah tu qiyas benda yang berbeza. Siput dengan rokok tak sama. Tak ada orang mabuk makan siput ni. Najis, kenajisan anjing dengan tu, sebahagian ulama kata tak valid. Sebab nas yang ada tu pada masalah air liur anjing. Kita ni siapa apa ikat makan pinggan makuk ni, Nabi SAW suruh basuh. Dalam soal kita lah ni, kita ambil perbahasan qiyas terlalu luas sebab kita tanpa panduan. Kita kata kita nak qiyas, ambil qiyas. Dikiaskan air basuhan anjing bila jilat dalam bekas. Nabi kata bekas makanan bila dijilat anjing, basuhlah dengan 7 basuhan. Pertamanya adalah tanah. Kita panggil apa? Sertu ke sama? Sama dengan sertu, sama dah. Saya pun pening masalah sertu ke sama, seramuk sertu. Sama Oh, sekarang dia guna sertu, dulu sama. Oh, okeylah. Saya dulu guna samuk ke masa sertu, ada beza guna satu pening. Tapi nak sebutnya, tiba-tiba satu company syarikat
sewa kapal, buat pelayaran cruise. Sebelum buat pelayaran, panggil semua staf dia, basuh kitchen kapal tu dengan air tanah, kemudian dibelah 7 kali. Pasal apa? Sebab di situ dia kata apa? Makanan-makanan dulu adanya lemak babi dan sebagainya, makanan tak halal, lalu kita samak dulu. Dikiaskan. Soal sama ke? Boleh ke kita guna kias sesuka hati? Ni masalah anjing jilat bekas. Ni masalah orang guna dapur tu untuk masak benda-benda yang haram. Kita tak nafi bak basuh ni. Ni sekarang ni masalah sama atau sertu. Kembali kepada hadis. Ada tak Nabi ditanya soalan tentang menggunakan bekas makan dan minum orang kafir, yang mana secara zahirnya mereka guna dalam makanan yang tidak halal? Jawapannya ada. Nabi SAW larang makan. Jangan makan dan minum dalam bekas makanan orang kafir. Tapi kalau tak ada, melainkan yang dia, basuhlah kemudian makanlah. Benar? Jadi ada nas, hadisnya ada. Benda ni kita tak perlu kepada kias lagi. Tapi manusia dia rasa dia menggunakan usul yang betul, tapi dia lupa ada orang menggunakan usul cara pendalilan yang salah. Jadi tak perlu pergi bahasa biasa sudah. Pandai pula pergi sertu situ, makan hotel kamu tak pergi pun sertu. Dah dia hotel, pernah kita tanya dah dia, ni air gelas ni pernah tak ada orang minum arak dalam dia? Pinggan ni, pinggan kamu guna ni ada tak orang makan? Tak nampak. Betul tak? Jadi secara zahir dia basuh tak basuh, okey lah. Kalau dia dah ada lesen halal, alhamdulillah, memang serve dia makanan yang halal je. Ada orang beli kereta, hanya samuk habis kereta. Ada? Tak ada dengar tanya orang jual kereta tu? Ada. Ada orang beli rumah. Dulu ada rumah Cina, beli samuk habis satu rumah. Biasa Ustaz. Rumah tu biasa. Kereta tu dengan anjing pun. Ada orang kadang dia bawa anjing dia naik kereta. Soalnya, apakah itu termasuk perintah agama? Bak anjing duk keliaran ni zaman Nabi pun ada. Dalam masjid lagi. Tak ada lagi samuk tempat anjing tu lalu. Nanya kita tepi-tepi jalan pun nak kena samuk. Sehingga Nabi SAW kata, mana sempat kamu semayang? Sempat semayang lah. Kita tanya, ada ke anjing lalu sini nak kena samuk dulu? Ada, semayang ya. Jadi masalah orang kita ni, dia rasa dia betul di saat dia guna terma qiyas, tapi sedangkan qiyas yang dia gunakan tidak mengikut kaedah yang sebenar. Qiyaskan masalah solat berjamaah, semayang sunat, kita kata ada, kalau nak semayang minta hajat doa, ni semayang sendiri-sendiri ya. Dia kata boleh kita semayang sunat, semayang Jumaat, apa salahnya? Lagi bagus. Kita kata qiyas dalam bab tu boleh ke terpakai? Kalau kita nak guna qiyas semayang sunat ni boleh berjamaah, kalau gitu semayang ba'diyah tu sunat kan, semayang Jumaat juga. Lepas semayang maghrib, Assalamualaikum, kita semayang lepas ni sunat ba'diyah maghrib, pakai ikut belakang. Boleh semayang gitu? Mustahil. Qiyas ada kaedah dia, bukan sesuka hati nak guna. Bila kita menolak mereka qiyas dalam masalah yang salah, tu dia kata dia orang ni tak pakai qiyas. Bukan kita tak pakai qiyas, kita pakai qiyas yang telah digariskan oleh para ulama. Ini kaedah dia, ada dawabit dia, ada cara pelaksanaan dia. Bukan sesuka hati je duk pakai qiyas mengikut selera kita. Ada salat sunat yang Nabi salat berjamaah, salat tarawih mungkin. Ada salat sunat Nabi sembahyang sendirian.
Yang tak ada berjamaah kita kekal lah, tak ada berjamaah semayang sendiri lah. Betul tak? Yang Nabi semayang berjamaah, kita semayang berjamaah. Bukan masalah semayang Jumaat sunat ke tak boleh, boleh tak. Masalahnya panduan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi negeri Arab ada buat salat jemaah. Salat ajar. Negeri Arab. Orang Arab mari tanya pak kita mari mana. Baru ni dia semayang masjid kita lah. Assalamualaikum. Dia kata semayang. Kita kata, tu pas semayang salat hajat. Orang pun terkebir-kebir. Hajat pun dia sebut hajat gapo. Akak-akak takbir. Orang Arab belakang saya, ustaz dia semayang gapo tu. Dia pun tak pernah tahu pak dia ada lagu tu. Ajaib. Lepas tu dalam bab ni pula kita bukan nak kata, kita nak mengembalikan, tuan-tuan ingat, kita bukan nak bermusuh, cuma kita nak mengembalikan orang kepada jalan yang sebenar. Bab doa nak minta hajat ni bukan kita tak boleh nak bantu orang datang minta tolong doa, kita doa lah, cuma biarlah dengan cara yang betul. Dalam bab doa ni, antara tempat doa mustajab adalah selepasnya ibadah. Selepas ibadah termasuklah solat. Persoalannya, lepas kita solat fardu tadi, bukankah waktu tu sudah mustajab doa? Solat fardu kita tu bukan solat tu. Sehingga bila nak doa kena buat solat lain pula. Solat asing untuk doa. Habis tu solat fardu tu tujuan dia apa? Bukan untuk minta dengan Allah ke? Nah, ni seolah-olah solat tadi tak ada maknanya, kena buat solat lain pula. Doa lah dalam sujud solat fardu pun boleh. Doa lah di akhir tahiyat lepas solat fardu boleh. Doa lepas solat fardu pun boleh. Yang kita query masalah solat doa berjamaah setiap waktu tu, sehingga seakan-akan dia jadi satu sunnah. Tapi kalau kita nak doa jarang-jarang, doa lah. Doa lepas kuliah tak ada masalah, boleh. Doa mana-mana pun. Tapi jangan sampai dijadikan satu benda yang tidak sunnah seperti sunnah. Asas kepada doa boleh bila-bila pun boleh. Jadi kita nampak macam pelik di saat orang kena perkenalkan satu salat khas untuk berdoa, sedangkan doa ni boleh didoakan mana-mana selepas salat. Semayang duha kita boleh doa, semayang tahajud apatah lagi, sebaik-baik waktu kita nak doa di sepertiga akhir malam. Cari waktu doa mustajab antara dua azan, doa masa tu. Selepas salat doa masa tu. Boleh dah kita doa lepas bila azan, Allahu akbar, Allah la ilaha illallah. Lepas pada tu imam kata hari ni ada seorang nak pembedahan pak kita ni, pakat-pakatlah kita doa di antara tunggu waktu antara azan dan iqamat supaya dia dipermudahkan pembedahan dia. Okey, boleh istighfar gitu. Jangan mai sunat ajak lah kalau situ pula nanya pula orang mari semayang juga mai zuhur ke tak baru mai ajak dulu. Pasal apa belum qomat? Nanya pula. Kan payah jadi agama itu. Mudahkanlah apa yang dia ajar, ikut Nabi, ikutlah. Kita menjauhi sifat berbeza dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan banyak lagi benda yang kita tak tahu, kita kena baiki. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah dan petunjuk kepada diri kita. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.